Pada asasnya, terdapat dua pendekatan untuk menjalankan penafsiran risiko kepada kesihatan yang timbul daripada penggunaan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Kesesuaian penggunaan bergantung pada kelas bahaya bahan kimia, situasi penggunaan bahan kimia dan kerumitan proses kerja. Pendekatan-pendekatan ini ialah penafsiran penuh yang dijalankan menggunakan kaedah penafsiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan atau Chemical Health Risk Assessment CHRA, ataupun penafsiran ringkas yang dijalankan menggunakan kaedah penilaian risiko dan kawalan ringkas Simple Risk Assessment and Control for Chemicals (SIRAC). Pemilihan penafsiran adalah seperti dalam gambar rajah ini. Langkah pertama yang perlu diambil ialah mengenal pasti bahan kimia yang digunakan dalam unit kerja tertentu dan bahayanya. Penilai perlu memastikan bahawa ia memenuhi kriteria untuk menjalankan SIRAC dan jika maklumat yang diperlukan tersedia ataupun tidak. Terdapat dua kemungkinan bahagian ini, sama ada ya ataupun tidak. Jika keputusannya adalah ya, penilaian ringkas SIRAC boleh dijalankan dan akan membawa kepada pendekatan kawalan yang boleh dibuat daripada kumpulan kawalan. Dipanggil pendekatan kawalan 1, 2 ataupun 3. Jika pendekatan kawalan mencukupi, maka ia membawa kepada pembangunan pelan tindakan dan pelaksanaan pelan tindakan. Walau bagaimanapun, jika pemilihan pendekatan kawalan 1, 2 dan 3 tidak membawa penyelesaian, ia akan meneruskan dengan pendekatan kawalan 4, iaitu mendapatkan nasihat pakar seperti pakar higien industri dan juruteknik higien. Sebaliknya, jika kriteria untuk menjalankan SIRAC tidak memenuhi dan jika maklumat yang diperlukan tidak tersedia, maka penafsiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan CHRA perlu dilakukan di sebaliknya. Pelan tindakan yang dibina dengan hasil CHRA yang dijalankan dan merujuk kepada pendekatan kawalan 1, 2 atau 3. Walau bagaimanapun, jika ia tidak mencukupi untuk mengurangkan pendedahan, ia akan meneruskan dengan pendekatan kawalan 4, iaitu mendapatkan nasihat pakar juga. Langkah terakhir ialah pelaksanaan pelan tindakan yang telah dibina. Untuk menjalankan penilaian ringkas SIRAC, maklumat yang perlukan adalah 1. Pengelasan bahaya dan penyataan bahaya kod H. 2. Bentuk fizikal. 3. Takat didih atau tekanan wap. 4. Suhu operasi bahan kimia jika berkaitan. 5. Kuantiti yang digunakan. Dan 6. Jumlah tempoh pendedahan kepada bahan kimia. Kaedah SIRAC hanya terpakai kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dalam bentuk pepejal dan cecair dan memasuki badan melalui pernafasan dan penyerapan kulit. Contohnya, saluran serbuk, pelarut penyah geris dan produk pembersih seperti varnis, dakwat dan cat serta bahan kimia yang dijadikan produk lain. SIRAC secara amnya tidak terpakai kepada jenis bahan kimia berikut. 1. Bahan kimia yang dikelaskan sebagai kekasunajenan kategori 1, kemutenajenan kategori 1 dan pemekaan pernafasan kategori 1 di bawah peraturan kelas. 2. Habuk dan asap yang dihasilkan oleh proses. Contohnya habuk kayu, asap yang dibebaskan daripada lebur logam. 3. Debu organik, contohnya habuk bijiran, habuk kapas dan habuk sekam padi. 4. Gas, contohnya hidrogen sulfida, amonia dan lain-lain. 5.
Buangan terjadual seperti yang disenaraikan dalam jadual pertama di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekitar Buangan Terjadual 2005 ataupun seperti yang dipindah. Orang yang menjalankan sirik haruslah mempunyai pengetahuan, latihan dan kepakaran yang mencukupi dalam memahami bahaya dan risiko. 2. Tahu bagaimana aktiviti kerja menggunakan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. 3. Mempunyai keupayaan dan kuasa untuk mengumpulkan semua maklumat yang diperlukan dan yang relevan. 4. Mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk membuat keputusan yang tepat tentang risiko dan langkah berjaga-jaga yang diperlukan. 5. Tahu cara untuk menafsiran helaian data keselamatan SDS. 6. Mempunyai pengetahuan tentang langkah kawalan bahan kimia. 7. Tahu keperluan asas OSHA, peraturan USH dan garis panduan yang berkaitan. 8. Mempunyai pengetahuan tentang manual sirik. Dan 9. Menjalankan program latihan sirik oleh penyedia latihan yang diluluskan. Penilaian ringkas dimulakan dengan pengumpulan maklumat seperti daftar kimia, helaian data keselamatan SDS dan label dan lain-lain lagi. Kemudian, kenal pasti kawasan kerja atau proses yang menggunakan bahan kimia dan bahan kimia yang digunakan dalam industri. Pilih sama ada kimia tertentu dan keselamatan am CGS tersedia ataupun tidak. Terdapat dua senario kes yang mungkin berlaku iaitu sama ada ya atau tidak. Jika CGS tidak tersedia atau tidak, langkah 2 adalah untuk menentukan klasifikasi bahaya dan untuk memadankan kod H. Gunakan jadual 3.1 dan 3.2 untuk mendapatkan kumpulan hazard. Kemudian, tentukan jumlah bahan kimia yang digunakan dalam setiap operasi atau kelompok atau sehari atau untuk proses berterusan dengan menggunakan jadual 3.3 skala penggunaan. Langkah 4 adalah untuk menentukan kepekatan habuk dan kemeruapan di udara. Untuk mengetahui kemeruapan cecair, tekanan wap ataupun takat didihnya perlu dikenal pasti daripada SDS. Kemeruapan boleh diputuskan dengan jadual kepada jadual 3.5A, 3.5B dan rajah 2. Untuk pepejal, gunakan jadual 3.4 untuk menentukan tahap kehabukan. Langkah 5 adalah pemilihan pendekatan kawalan. Jadual 3.6 boleh digunakan untuk mengenal pasti pendekatan kawalan berdasarkan hasil daripada langkah sebelumnya. Pendekatan kawalan ditemui dengan pergi ke kumpulan bahaya terlebih dahulu. Daripada pendekatan kawalan yang diputuskan dalam langkah 5, gunakan jadual 3.10 untuk memilih CGS, khusus tugasan yang paling menggambarkan tugasan yang dijalankan. Menggunakan semua keputusan yang dibina daripada hasil, bangunkan pelan tindakan, bandingkan nasihat yang diberikan kepada CGS dengan amalan semasa termasuk langkah kawalan sedia ada, tata cara dan amalan kerja. Langkah terakhir ialah mulakan penulisan laporan untuk penyusunan rekod kerana ia adalah dokumen penting yang menunjukkan pematuhan kepada keperluan undang-undang. Sebaliknya, jika CGS terperinci tersedia, iaitu ya, maka penilaian adalah lebih mudah kerana hanya perlu memilih CGS khusus tugas yang paling menggambarkan tugasan yang dijalankan. Kemudian, bangunkan pelan tindakan, bandingkan nasihat yang diberikan dalam CGS dengan amalan semasa. Dan akhirnya, menyusun rekod yang menunjukkan pematuhan kepada keperluan perundangan untuk memulakan penulisan laporan.
Rekod SIREK hendaklah disimpan oleh majikan sekurang-kurangnya 30 tahun. Menurut peraturan UISH, majikan hendaklah menyemak penilaian jika 1. Terdapat perubahan ketara dalam kerja yang boleh menjejaskan hasil penilaian. 2. Langkah-langkah kawalan baru atau penambahbaikan telah dilaksanakan. 3. Lebih daripada 5 tahun telah berlalu sejak penilaian terakhir atau diarahkan oleh Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah ataupun Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.